Sekarang kita berada di dataran Sekolah Kebangsaan Rincing. Ini ialah tugasan kita yang sebenarnya. Kita akan mulai dengan memberi name tag kepada kamu sebagai melayakkan kamu menjadi cikgu selama 2 hari sahaja di sekolah ini. Alhamdulillah, saya tak sangka hari ini dapat jadi cikgu. Sebab sebelum ni saya bukan seorang cikgu, tiba-tiba hari ini dapat cikgu. I am Fakrul. Awak pasang name tag dulu, awak rasa jadi seorang cikgu. Oh. Tak jawab pesan dapat? Tolong menolong. Tolong menolong dosa. Bobby macam mana ni? Kita nak kena cari anak murid kita. Ada 6 orang. Kamu ada 6 orang? 6 orang, tapi belum tahu lagi ni. Kita pun tak kenal ni macam mana ni. Taib, apa yang kamu mau buat sekarang? Name tag dah dapat, kertas hijau dah dapat. Lepas itu kamu pergi ke kantin, buatkan tugasan kamu, ambil anak murid kamu di sana. Lepas tu dalam masa 2 minit sahaja bawa mari ke bawah ini. Ya. Itu kat bumbu tempat teduh tu. Bawa mari situ, jumpa kita kat situ pula ya. Jadi kalau dah bersedia, sila bergerak ke kantin. Apakah metod pengajaran yang sesuai pada kognitif peringkat kanak-kanak? Apakah bahan bantu mengajar yang boleh merangsang minat kanak-kanak? Apakah hukum kanak-kanak bermain anak patung? Apakah metod dakwah kepada kanak-kanak? Apakah metod yang sesuai dalam menerapkan akidah kepada kanak-kanak? Kembali dalam Imam Muda musim kedua. Untuk maklumat pada penonton, Imam Muda pada hakikatnya mereka ingat mereka akan mengajar kepada murid-murid biasa saja. Tetapi rupa-rupanya mereka terpaksa menanggung tugas yang amat hebat, iaitu mengajar murid-murid yang istimewa, iaitu daripada pendidikan khas yang memerlukan teknik pengajaran yang lebih daripada biasa. Kita lihat bagaimana buat pertama kalinya berhadapan dengan kanak-kanak istimewa ini. Selama program Imam Muda di sekolah saya selama 2 hari ini, saya harap menjadi contoh kepada murid-murid saya. Saya nampak murid-murid lelaki tadi sangat berminat dengan bila berjumpa dengan Imam Muda, dan ada yang mengaku nak mengikut jejak langkah Imam Muda. Jadi inilah satu platform yang mana kita boleh suntik semangat kepada semua murid Sekolah Kebangsaan Bandar Rincing. Saya bertanggungjawab penuh pada pendidikan khas di program pendidikan khas di SK Bandar Rincing lah. Imam Muda datang sekolah ni supaya dia bolehlah menunjuk cara dan tentang pelajaran dan pengajaran agama Islam lah, terutama pada murid pendidikan khas, terutamanya yang memerlukan. Saya rasa susah ialah untuk mengawal keadaan, mengawal kelas dan menyampaikan pengajaran. Sebab bagi murid pendidikan khas yang tidak biasa dengan orang lain, biasanya kita akan ambil masa untuk memberi, untuk mereka percaya dan menerima apa yang diajarkan oleh orang yang kali pertama mereka bertemu. Kepada semua imam muda, semoga mereka dapat menjalankan tas yang diberi dan bersabarlah dengan anak khas ini. Alhamdulillah, walaupun semua adik-adik kita duduk di satu tempat, memang susah lah sebab ada di antara mereka yang istimewa kan. So memang nak cari respon yang baik tu agak susah lah. Perlu-perlu lah ni ha. Saya ingat kan budak-budak biasa tengok macam ni kan, kita kena tukar ni, tukar apa? Tukar taktik kan. Okey. Ingat, hari ini kamu akan belajar daripada cikgu yang sebenar dekat sini. Besok kamu buat sendiri. Okey, sila masuk kelas. Dari pandai. Okey.
Alhamdulillah, dalam kelas tadi bersama dengan guru-guru di sekolah kebangsaan Bandar Rincing tadi, saya bertemu dengan pelbagai level kanak-kanak. Ada yang slow learner, ada yang syndrome Down, ada yang autis, macam-macam peringkat kan. Dan so saya kena handle semua tu dalam satu kelas. So banyak pendekatan yang saya kena guna sebab esok saya punya task ialah menyampaikan mesej supaya mereka sayang pada ibu bapa mereka. Harapan saya supaya mereka dapat faham dan dapat faham apa yang mesej yang saya sampaikan kepada mereka, supaya mereka dapat sesuatu bila saya dah pulang tu, mereka dapat sesuatu daripada pengajaran saya. Jadi hopefully mereka sukalah dengan cara saya mengajar. Mengendalikan pelajar-pelajar ini kita memerlukan strategi yang khusus. Ialah dalam dunia mereka ada yang melompat-lompat, ada yang menjerit, ada yang berlari. Disitulah kebijaksanaannya bagaimana kita nak menangani pelajar-pelajar istimewa ini. Saya nak pergi kepada Imam Muda Nazrul. Bagaimana anda menghadapi situasi itu? Dia Ustaz, kalau sebelum ni ke kelas pendidikan khas tu, saya menggunakan kaedah berhibur, tepuk tangan. Kadang-kadang kalau dia orang melompat, saya pun kena melompat. Tapi kalau dekat sekolah saya, tak boleh nak buat macam tu selalu. Orang Perak kata tumpur teman. Kalau orang Johor kata pengsan saya. Makna kata kat sekolahnya saya menggunakan, ada masa saya menggunakan kaedah menunjukkan ketegasan saya sebagai seorang guru besar. Ada masa saya gunakan rotan. Rotan ni bukan untuk mendera mereka, untuk tujuan mendidik mereka. Macam hadis Nabi SAW yang berbunyi mursabiyan bis salah idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 10 fadribuhu alaihi atau kama qala. Maksudnya yang Nabi sebut fadribuhu alaihi itu maksudnya bukan mendera mereka, tetapi mendidik mereka supaya menjadi manusia yang berguna satu hari nanti, insya-Allah. Imam Muda Hassan pula bagaimana? Baik Ustaz. Imam Muda Nazrul dia boleh bawa rotan. Sebab dia guru besar, tak ada hair. Tapi kalau teman ni pensyarah Ustaz, kalau bawa masuk rotan, masuk dalam kelas, tumpur teman Ustaz. Habis dia kerjakan anak murid teman. Tapi bila berhadapan dengan kanak-kanak istimewa ni Ustaz, orang putih kata totally different. Memang lain. Kita terpaksa urut badan dema, kena usap dema, kena dukung dema. Kadang-kadang nak marah juga. Tapi bila teringatkan kata-kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau Mika berhadapan dengan kanak-kanak, katakanlah di hati Mika, kanak-kanak ini tak pernah buat maksiat, tapi Mika tu dah banyak buat dosa, maka tak syak lagi kanak-kanak tu lebih mulia daripada Mika. Jadi tak jadi nak marah Ustaz. Syabas kepada Imam Muda Muslim yang kedua ini. Pengalaman 2 hari bersama mereka banyak mengajar kita. Dan untuk maklumat para penonton, ada yang murid hilang di bawah jagaan Imam Muda. Siapa ya? Nak tahu? Jumpa selepas ni. Keselamatan adalah isu paling penting. So bila hilang, you kena cari sampai jumpa.